Okey, sebelum tu saya nak sambung balik. Tadi oleh kerana banyaknya syarikat e-hailing ni, maka persaingan di situ terlalu kuat syarikat ini. Betul. Dan senjata paling ampuh untuk menewaskan pesaing-pesaing, untuk menarik pelanggan-pelanggan, mestilah tambang. Okay. Kalau mereka letak tambang lebih mahal daripada syarikat yang sedia ada, siapa nak pilih mereka? Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini adalah episod sulung daripada sesi pertama. Satu segmen baru dari e-hailing FM yang kita namakan Tarik Handbrake. Dah lama e-hailing FM tak bersiaran. Dah lama pun segmen-segmen kita tak update. So ini julung-julung kalinya lah kita buat satu segmen yang baru. Segmen podcast yang akan kita highlightkan tentang apa yang terjadi dalam dunia gig di Malaysia. Sekarang ni kita dah upgrade sikit daripada e-hailing, p-hailing. Kita dah jadi gig. Okay. Pada rakan-rakan di luar sana yang baru jumpa episod kita ni, boleh follow, boleh subscribe di FB, di TikTok dan juga di Reels. Saya, Pak Yop, dalam e-hailing FM, dan juga tak lain tak bukan yang memang semua orang kenal dalam e-hailing FM, saudara Rizal Adam. Ya. Apa khabar Rizal? Baik, Assalamualaikum semua. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh kan, Yep. e-hailing FM ditubuhkan pada 12 Julai 2019. Kita mengimbau sikit kenangan kita zaman dulu. Di tarikh itu adalah tarikh Undang-Undang E-hailing dikuatkuasakan. Betul. Tapi sebelum dia dikuatkuasakan pada tarikh itu, dia telah pun ditunda setahun sebelum tu. Betul, soft launching. Masa 12 tu soft Julai launching. 2018 kan? Yes, betul. Tapi mungkin oleh kerana ada pelbagai masalah dalam rangka undang-undang tu, dia ditunda setahun. Jadi dari sudut pihak e-hailing FM, kita melihat benda ni ada satu yang kita perlu wujud di dalamnya. Betul. Maka kami asaskan e-hailing FM pada tarikh tersebut. Namun begitu, undang-undang tu bukan bermula di situ. Betul. Bukan 12 Julai 2019. Masih lagi ada kepelbagaian yang kita pun tak tahu sebab apa ditunda lagi 3 bulan selepas itu. Maka bermulalah Undang-Undang E-hailing 12 Oktober 2019. Ya, betul. Itu kisah dia. Respect. Sebab Rizal Adam punya memori ni kan, kalau kita tengok kan, memang up to date. Dia sentiasa update. Dia punya sistem tu masih elok lagi kan. Okay Zam, macam ni kita nak cerita pasal dunia gig ni sekarang kan. Since kita dah bermula tahun 2020, Okey. sampai sekarang ni hampir 5 tahun kita dah dalam ni dah 5 tahun. Tak sedar Pejam celik betul. Alhamdulillah lah untuk kita bertahan 5 tahun ni. Kita agak rasa macam mana nak cakap sebab kita dah ada Cabaran tu besar. Cabaran itu memang cukup kuat. Paling besar adalah selepas kita bermula 12 Julai. Betul. Kemudian munculnya C19. Jadi di sana tuan-tuan, cabaran pada kami. Betul. Kita hilang segala-galanya. Ya. Ada yang hilang ahli keluarga kan. So hilang pekerjaan apa semua. Tapi alhamdulillah Saya sendiri pun hampir syukur alhamdulillah masih bernyawa. 18 hari pakai. Betul. Saya masih ingat. Orang pakai mask, saya pakai benda tu. Betul. Baik, itu cerita di awal penubuhan e-hailing FM. Okey, Zam, saya nak kongsikan juga kenapa kami ditubuhkan. Okey, pada dasarnya kami melihat undang-undang e-hailing itu, kerangka awalnya kami dah nampak cukup menarik apabila undang-undang tu dirangka merangkumi sebagai contoh, kenderaan e-hailing perlu 10 tahun, perlu Puspakom, Betul. perlu PSV, Betul. perlu EVP, Betul. dan pelbagai lagi syarat-syarat yang sewajarnya lah untuk beroperasi sebagai kenderaan pengangkutan awam yang sebelum tu e-hailing ini dikategorikan sebagai langgar peraturan. Betul. Perebet sapu. Dia panggil perebet sapu. Dimulakan oleh sebuah syarikat e-hailing gergasi lah. Betul. Jadi dia bertembunglah dengan sahabat kita di dunia taksi. Betul. Itu peringkat awal. Jadi kami melihat dalam banyak-banyak syarat ni, daripada kereta kena 10 tahun, kena Puspakom, kena 2 color, kena 4 pintu, dan pelbagai lagi, tapi tak ada satu ayat pun yang berkaitan dengan tambang. Betul. Sampai hari ni. Ya, maka itu kami melihat ini bakal menjadi satu benda yang menimbulkan masalah kepada keadilan untuk pemandu,
untuk pengguna, untuk syarikat. Betul. Jadi sebab itulah kami daripada awal cuba untuk mendesak kerajaan supaya meletakkan satu kadar tambang untuk e-hailing. Betul. Namun begitu, apa yang kita saksikan daripada 2018 sampailah ke hari ini, undang-undang tersebut tiada diwujudkan. Buat masa ni memang tak ada lagi harga yang standard di kalangan EHO sendiri. Tidak ada guideline. Jadi saya rasa dah tiba masanya pihak berwajib ambil apa yang sepatutnya, lakukan apa yang sepatutnya. Jadi kami di E-Hailing FM, kami daripada komuniti e-hailing, P-hailing ni memang sedia membantu, mendapatkan maklumat, menyampaikan maklumat apa saja untuk menjayakan harga shilling di sini. Ya, tambah lantai. Betul. Dia kaedah mudah dia. Apabila jawapan daripada kepimpinan kita bila ditanya berkenaan dengan tambang lantai ini, jawapan standard yang akan keluar adalah ekonomi gig yang terkandung dalam e-hailing ni. E-hailing terkandung dalam ekonomi gig tidak boleh dicampuri. Ianya perlu dibiarkan mengikut arus kuasa pasaran. Betul. Jadi bila dibiarkan, di waktu yang sama dibenarkan syarikat-syarikat tumbuh bagai cendawan. Ni hari ini 34. Hari ni ada berapa? 34. 34. Baik. 34. Tapi saya difahamkan dulu pada satu masa kita pernah ada berapa? Total semua kita lebih daripada 100. Yang saya ingat paling tinggi 46. 46. Itu yang berdaftar. Yang latest sekarang ni EHO mana? 34. Okey. 34. Latest EHO nama dia? Baik. Okey. Sebelum tu saya nak sambung balik. Tadi oleh kerana banyaknya syarikat e-hailing ni, maka persaingan di situ terlalu kuat syarikat ini. Betul. Dan senjata paling ampuh untuk menewaskan pesaing-pesaing, untuk menarik pelanggan-pelanggan mestilah tambang. Okay. Kalau mereka letak tambang lebih mahal daripada syarikat yang sedia ada, siapa nak pilih mereka? Betul. Lagi baik bila orang guna, syarikat baru ni tambang lagi mahal. Kan? Apa ni? Jadi jawapan dia, tambang akan sentiasa jatuh dan jatuh dan jatuh. Okey, jadi ini di sudut pemandu akan kerugian. Tapi di sudut penumpang, yes, bagus. Di sinilah kami minta kerajaan menjadi pengadil yang adil. Betul. Dalam gelanggang e-hailing ni, di antara perlawanan antara pemandu, kehendak pengguna dan juga kehendak syarikat itu sendiri. Betul. Okey, tadi apa? 34 syarikat tu. 34 syarikat tu. So yang paling latest sekarang ni syarikat apa? Ya, saya nak sebutkan di sini ya. Saya tak boleh hafal pun jumlah syarikat. Kan? Dalam 34 ni mungkin yang dikategorikan sebagai syarikat yang digunakan lah, yang boleh digunakan mungkin dalam 5 atau 6. Okey. Dan yang terbaru masuk pasaran, tak lain tak bukan, jenama dari luar negara, BOLT. Bolt. Pernah dengar? Bolt. Bolt. Okay. Itu bukan yang warna hijau. Ya, yang warna hijau. Kalau kita lihat, mereka memang hebat di luar negara. Betul. Jadi tidak mustahil akan hebat juga di negara kita. Saya masa di overseas pun pernah guna Bolt ni. Kan? Tapi yalah, di Malaysia ni kita tak tahu lagi lah macam mana keadaan Bolt ni. Jadi kepada kawan-kawan yang kat luar sana tu kan, kalau dah ada pengalaman atau nak komen sikit pasal Bolt ni kan, minta komen sikit kan. Bagi komen kat kita ni, apa input dia apa semua. Baik, itu Bolt, BOLT. Tapi kita juga nak mengetengahkan, dan kami sekarang lebih ke arah untuk mengajak semua, sama ada pemandu, pengguna, penggiat e-hailing, supaya kita mengangkat syarikat e-hailing tempatan. Jadi salah satu syarikat e-hailing tempatan yang terbaru masuk pasaran adalah GV Ride. Itu saya tahu. Ya. Ini juga syarikat yang perlu diberi perhatian. Betul. Kerana daripada apa yang kami dah pun risik-risik, tuan-tuan, saya yakin mereka berkemampuan untuk memberi saingan dalam industri e-hailing. Betul. Selain itu, saya boleh juga rekomenkan kepada anda syarikat tempatan, antaranya MyRide dan seterusnya MyCar. MyRide dengan MyCar ni bukan sama? Lain. Kedua-duanya My. Cuma akhiran dia lain. Satu ride, satu car. Okey, MyCar adalah sebuah syarikat yang berpengalaman. Mereka bermula daripada 2018. Okey. 2018. Namun begitu mungkin atas sebab yang kita sendiri tak tahu, hanya pengurusan mereka yang tahu, maka mereka bertukar.
bertukar aplikasi. Okey. Daripada yang dulu hinggalah yang ke sekarang ini. Saya masih ingat lagi waktu tu dia ada Mica version 1, ada version 2 kan. Betul. Sekarang ni dia version 4. 4. Ya. Okey. Jadi mungkin mereka sentiasa untuk meremajakan diri mereka, namun kita dari sudut lain mungkin ini merupakan satu yang tidak bagus secara terus terang. Jadi kepada Datuk Nur Shina, minta maaf, saya selalu sebenarnya dengan Datuk Nur Shina ni CEO Mica, dan beliau orang yang terbuka untuk menerima teguran, menerima nasihat. Yes. Jadi insyaAllah kepada Datuk Nur Shina, kita boleh lagi berinteraksi selepas anda menonton siaran saya ini, di mana kami memang akan bersokongan kepada aplikasi e-hailing tempatan. Termasuklah dalam radio live streaming kita, sering kami mengajak pengguna-pengguna menggunakan aplikasi e-hailing tempatan. Tapi kan ada satu aplikasi tu yang agak kontroversi sebelum ni. Saya lupa, dia warna kuning hitam. Kuning hitam. Dia punya CEO tu pakai tengkolok. apa nama dia? Saya lupa. Siput bukan? Siput. Bukan, John Bright. Lain apa lagi? Kepto kuning juga kan. Jadi sebenarnya kalau nak bicara berkenaan dengan syarikat e-hailing ni yang pernah bekerjasama dengan kita lah kan, kalau saya boleh teringat kembali lah kan, daripada zaman awal, termasuklah daripada Asia, Gojo, Wego, Mygo, Aigo, Trend, Friend, Mica, masuklah macam-macam lah sini ini. Jadi kami antara yang sentiasa bersama dengan syarikat e-hailing. Jadi kalau nak dapat tidak pun, mungkin kami ada kelebihan sikit lah untuk mengetahui situasi dalam industri e-hailing itu sendiri. Okey Rizal, since kita dah cerita panjang pasal pembukaan wujudnya e-hailing FM, tarik handbrake. Lepas tu kita cerita pasal e-hailing. So kita tarik handbrake sekejap. Kita cerita pasal p-hailing sikit. Okey. Saya tertarik kalau p-hailing ni, dia ada dua benda yang macam bumi dengan langit lah. Okey. E-hailing dan p-hailing kedua-duanya dalam industri gig. Okey, dalam kumpulan ekonomi baru lah yang mungkin terlalu kompleks di dalamnya. E-hailing kita dah ada undang-undangnya sendiri. Betul. Tapi p-hailing ni duka cita sikit. Kenapa? Sampai sekarang belum ada undang-undang. Masih tak ada undang-undang. Dan saya tak tahu dia sangkut di mana untuk dibawa supaya p-hailing mempunyai undang-undang. Saya nak sebutkan sini, kita tak ada data. Kita tak tahu berapa jumlah syarikat p-hailing. Kalau boleh saya sebutkan macam sahabat. Yang saya tahu, kita ada Panda. Kita ada GrabFood. Kita ada Lalamove. Kita ada Shopee Food. Misi. Misi. Lagi apa? Apa lagi dan yang banyak sebenarnya lagi yang kita tak tahu. Sebab dia tak ada data, tak ada pendaftaran. Jadi dia sebebas-bebasnya. Suka-suka hati lah macam ni. Petugas-petugas dia pun tergantung dekat sana. Saya bagi contoh lah kan? Petugas-petugas mereka, petugas-petugas penghantaran, tak ada yang menjaga mereka. Hubungan mereka dengan syarikat, kebergantungan tu tak ada. Jadi contoh lagi satu, kalau misal kata terjadi apa-apa dekat mereka, nasib kalau mereka ada caruman SPS, keselamatan sosial kerja sendiri. Itu wajib. Itu wajib. Geng-geng kat luar sana kalau tak ada, tak ada lah. Betul. Jadi bila berlaku pertembungan antara petugas hantar dengan syarikat, tak ada jalan penyelesaian yang mudah untuk diselesaikan. Maka itu yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri mengumumkan akan mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia. SEGIM. SEGIM. Ini sebenarnya bagi mengatasi pertembungan kepentingan, di mana sektor e-hailing dan p-hailing ni adalah yang paling kritikal menerima kesan gig ekonomi tersebut. Sebagai contoh, dalam e-hailing itu sendiri, dia ada 20 lebih kurang kementerian yang terlibat dalam industri e-hailing. Jadi bila Kementerian Pengangkutan kata mereka tak boleh nak mengawal app, memang betul. Sebab app tu dikawal oleh Kementerian Komunikasi Digital daripada kadar upah. Mereka tak, Kementerian Pengangkutan tak boleh buat apa sebab dia termasuk dalam KESUMA, Kementerian Sumber Manusia. Dan macam-macam lagi, termasuklah bidang penghantaran yang lain, Kementerian Belia, Kementerian macam-macam lagi lah. Tapi ada 20 sektor. Masuklah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup. Jadi ianya satu yang rumit bila nak diselesaikan. Sebagai contoh kan, kita ada satu aplikasi e-hailing yang haram
Tak ada lesen beroperasi. Ada. Jadi kita adukan kepada Kementerian Pengangkutan, kita minta buang app tu daripada di-download oleh pengguna dan pemandu. Mereka kata kami tak ada kuasa. Jadi inilah tujuan SEGIM tu diadakan, supaya SEGIM ni tak perlu untuk masuk ke dalam kementerian-kementerian tertentu, melainkan mereka boleh cross terus, ambil tindakan terus. Faham, ini lebih memudahkan lah kan. Kita faham dekat luar sana rakan-rakan kita ni yang bergiat dalam industri gig, dalam e-hailing, p-hailing, freelance apa semua ni, kebergantungan dia kepada satu-satu agensi itu tak ada. Jadi saya rasa dengan kewujudan SEGIM ni memberi kesan yang positif lah bagi mereka yang terlibat, termasuk macam kita ni sendiri ni kan. Okay, since kita dah bercerita panjang ni, kita tarik handbrake sekejap. Kita rehat sebentar. Kita dengar apa cerita daripada penaja kita. Baik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali semula ke segmen Tarik Handbrake di Hailing FM. Ya. Ya, okey. Tarik break tarik handbrake sikit. Kita dah cerita panjang, kena tarik handbrake sikit kan. Sebab kita e-hailing, kita ni hari-hari pegang steering kan. Dengan tarik handbrake. Baik. Okey Zab, kita ni dah bercerita panjang. Tapi kawan-kawan kita kat luar sana tu kan. Baik. Dia kata apa yang dia orang cerita ni kan, tak ada apa yang best Tak ada pun apa yang kan. best. Tak ada apa yang nak cerita isu panas. Boleh je. Isu panas tu nanti kan kita terlalu panas. Isu panas memang ada. Setiap hari ada dalam ini. Cuma orang di luar tak tahu. Okey, ni macam sekarang ni kita tengok kan. Dengar cerita sekarang ni ada satu apps tu dia kena gantung. Dia punya driver dia kena gantung. Ini sebab pun EBP. ya, ini memang isu panas. Sebab saya sendiri telah berkunjung ke syarikat tersebut untuk mendalami apa isu sebenarnya, di mana kami hampir setiap hari tak kurang daripada lebih kurang 10 ke 20 orang akan menghubungi saya mengadu aplikasi yang mereka gunakan dihentikan secara tiba-tiba. Kenapa tu? Sedangkan sebelum tu mereka dah beroperasi, ada yang bertahun-tahun menggunakan aplikasi ini. Okey. Jadi antara yang saya dapati, pihak syarikat e-hailing ni mereka meminta dikemaskini dokumen. Okey. Dekat sini saya beranggapan kalau yang diminta tersebut dokumen yang berupa ada tarikh luput, itu logik. Tapi kalau diminta hantar balik kad pengenalan, hantar balik geran kereta, hantar balik insurans ada tarikh luput. Okey. Nama, alamat email, ini saya fikir pendaftaran baru. Ini pendaftaran baru. Kalau mereka minta lesen PSV, lesen mandu, ini ada mungkin nak tengok sama ada dah renew atau belum. Betul. Kan? Insurans, Puspakom, ini logik lah. Jadi ada benda yang saya tengok ada sesuatu berlaku dalam syarikat ni. Tapi kita tak tahu, tapi saya beranggapan begitulah. Cuma bila saya pergi, saya buat lintas langsung sekali dengan pemandu-pemandu yang beratur panjang. Ramai Natijahnya selepas pemandu-pemandu ini dihentikan aplikasi mereka terpaksalah berkunjung ke pejabat syarikat tersebut. Jadi bila saya dapati pukul 9.30 pagi saya sampai di sana, queue sudah 107. Hebat. Jadi ini satu yang ada sesuatu. Apa sebenarnya yang berlaku? Apa yang terjadi? Baik. Bila saya nak bertemu bual dengan pengurusan, mereka kata tak boleh, kena tunggu pukul 2 petang. Dan kemudian selepas saya tamatkan siaran langsung saya, datang pegawai mengatakan mereka tak boleh ditemu bual. Sebab kita perlu hantar email secara rasmi baru boleh bertemu bual dengan pengurusan mereka. Pada saya ini satu jawapan yang saya tak berpuas hatilah, sebab kita nak sampaikan satu yang cepat kepada pemandu. Kenapa sebenarnya? Betul, apa yang terjadi? Jadi apabila ada sumber dalaman lain yang saya terima, sebenarnya mereka lebih fokus untuk melaksanakan sepenuhnya EBP kepada pemandu. EBP adalah e-hailing vehicle permit. Betul. Jadi EBP. Bila ini yang diminta, maka saya automatik beranggapan ini adalah proses pemutihan syarikat ini. Apabila mana kita lihat ramai pemandu yang beratur di sana dan ramai yang telah lama beroperasi, maka saya tertanya-tanya, adakah sebelum ini mereka beroperasi secara harap? Tahu? Jadi di sini yang menjawab persoalan. Kan? Maka ini bukan kita lah yang sepatutnya meneruskan untuk berbicara mengenai ini, tapi adalah Jabatan Pengangkutan Jalan. Rasanya kan kawan-kawan kat luar sana rasa patut tak kita bawa dia orang ni masuk? Kan? Kalau rasa patut, cuba komen kat bawah tu. Beritahu nak. Kan? Beritahu nak, dan kita akan cuba dapatkan apa sebenarnya yang berlaku. Jadi jika benar
dan saya yakin memang wujud pemandu-pemandu yang tak sepatutnya tak boleh memandu dibenarkan. Kalau tidak, masakan secara tiba-tiba beratur panjang mereka yang di-ban untuk diberikan e-hailing vehicle permit EVP. Terus terpotong Jadi mungkin juga walau bagaimanapun, jika mereka bertujuan untuk memutihkan pemandu mereka, terima kasih lah. Yalah, betul lah. Kita sokong lah. Cuma jangan ulangi lagi lah. Betul. Buatlah ikut peraturan yang undang-undang yang dibenarkan di negara kita. Ada tak member kita yang kat luar sana tu, yang sekarang ni yang kena ban? Komen sikit, kita nak tengok. Ada tak yang komen kan? Ada tak yang betul-betul kena ban? Dah berapa lama buat dengan show tu kan? Cuba komen sikit, kita nak tengok dan kita akan cuba highlight. Kenapa kena ban tu penting? Yes, betul. Sebab ada juga sebab-sebab yang mereka disekat. Paling saya agak kelakar sini. Apa jadi? Taksi. Taksi Bila pun kena. taksi, alasan dia disekat kerana tiada insurans e-hailing. Oh, mustahil. Mustahil. Ini mustahil. Sebab taksi dia dah ada insurans Maharaja. Betul. Dia Betul. ada insurans komersial. Betul. Buat orang. Jadi kenapa perlu ambil insurans e-hailing lagi? Tapi kan cerita pasal insurans ni, lepas ni kita ada tetamu yang akan cerita pasal benda best. Ya, kita nak kongsikan juga. Mungkin kita boleh kongsikan sebab insurans ada satu yang wajib ada pada kenderaan. Betul. Dan lagi satu, insurans e-hailing dipanggil wajib kepada pemandu e-hailing. Betul. Bukan sunat, wajib. Dan ini yang kita nak kongsikan. Mungkin rata-rata pemandu e-hailing menyedari sekarang ini insurans e-hailing mengalami kenaikan. Betul. Lebih 50%. Betul. Jadi bila ini berlaku, di sana di sini semua pop-pep lah. Kan? Dekat sini kita nak tengok, nanti kita cuba cari mungkin harga insurans tu adalah harga yang anda tahu, tapi kita nak tahu apa kelebihan yang mereka sediakan untuk mengimbangi kos yang mereka bayar. Mungkin ada hadiah-hadiah yang disediakan selain, mungkin ada inisiatif lain, mungkin ada perlindungan lain yang sewajarnya pemandu nikmati. Okey, kita tarik handbrake sekejap. Kita jemput kita punya guest masuk. Ya. Silakan. Adui, peningnya, yang mana satu kereta polisi terbaik? Beli insurans kereta dengan Selatan Resources. Wow! Dapat bateri kereta percuma. Okey, tarik handbrake sudah. Selamat datang kita ucapkan pada tetamu kita hari ini. Untuk episod sulung kita kali ini, kita dibawakan oleh Zurich. Jadi saya nak kenalkan di hujung sekali Encik Ravin. Di sebelah saya Encik Alfred. Untuk tak buang masa lagi, kita boleh minta tetamu kita kenalkanlah mereka dari mana dan apa yang mereka buat. Kita mulakan dengan Encik Ravin. Salam. Nama saya Ravin dan saya dari company Data Resources Sdn Bhd, dan company kita menawarkan kita jual insurans kereta untuk market lah, satu market ya. Dan ni Encik Alfred. Okey, saya Alfred daripada Sejamas. Syarikat kita menawarkan kira bateri yang murah lah kepada market. So collaboration antara Sejamas dengan Zlatan ni sebenarnya untuk provide bateri percuma kepada pemandu-pemandu e-hailing di pasaran sana. Macam mana? Percuma. Oh, ayat percuma tu saya cukup suka dengar. Itu yang kita nak. Apa yang kita cuba buat hari ni, kita cuba bongkarkan macam mana boleh dapat bateri percuma. Bateri bukan murah, Bib. Tapi sebelum tu kan, bila saya dengar Zlatan dengan Sejamas, mereka ni hampir dengan kita, hampir dengan pandu-pandu. Macam irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Bila ada kereta, mesti kena ada insurans. Betul. Bila ada kereta, mesti kena ada bateri. Betul. So bertepatanlah kita bawakan kedua-dua tamu kita kan. Itu memang kerja FM. FM Tapi memang yang paling menarik percuma tu. Tapi betul. nanti kita kupas situ. Okay? Jadi kalau tak kebatan, boleh Cik Ravin cerita sikit macam mana ni? Apa cerita insurans? Insurans sama je kat mana-mana. So kita macam ni, kita ada idea dulu nak bawa, kita dengan jual insurans. Baik. Tapi kena faham, kita nak buat sesuatu yang beza daripada market.
Semua orang dekat market ni ada banyak agent-agent tengah jual insurans. Kadang-kadang mereka bagi payung, kadang-kadang bagi benda-benda kecil, ada bagi free, ada bagi free gifts. Tapi kena faham, tapi untuk situasi sekarang, untuk zaman sekarang ni, kos tengah meningkat besar, tinggi. Dan insurans bukan murah, especially untuk pemandu-pemandu e-healing. Betul. Kos mereka memang tinggi. So lepas tu kita dapat idea nak bekerjasama dengan syarikat Sejamas. Sejamas pula ni mereka buat bateri dan daripada sana kita tengok macam mana kita boleh calibrate lah, bekerjasama dengan mereka dan bawa sesuatu special pada market lah. So untuk kita senang je, kita pelanggan beli insurans kita kerjasama dengan Sejamas untuk bagi bateri percuma daripada sana. So kita untuk sekarang memang untuk kita ada 4-5 agensi dalam tangan kita. Tapi untuk especially untuk e-healing, memang kita tengah pakai Zurich lah. Zurich akan jadi kita Zurich partner, agent untuk Zurich lah. So kita akan buat insurans dan jual, dan customer akan dapat bateri percuma. Saya nak ulang Cik Ravin. Maknanya sekarang ni Zalata Resources ni adalah sebuah agensi insurans. Tapi bila saya renew insurans, Cik Ravin cakap tadi saya akan dapat bateri percuma. Betul ke? Betul lah. Memang betul. Kalau tak betul, kita akan kena jawab ni. Tapi saya yakin dan percaya, bila Mr. Ravin berani bersuara dalam rancangan tarik handbrake kita, ianya satu yang benar. Ravin, kita record ni Ravin. Kawan-kawan kita kat luar sana ni, dia dengar semua ni. Untuk kita, insyaAllah kalau apa yang kita janji ni, kita akan bawa ke depan. Kita janji di kota. Memang betul, yes. Dan memang dapat kira-kira, memang kita tahu yang kita berani nak cakap. Sekali kalau pelanggan renew dengan kita insurans, kita memang berani cakap, yes, kita akan bagi bateri percuma. Bateri baru memang tu lagi bateri baru Bateri baru. Okey, yang kat luar sana tu jangan buang masa. Lepas ni boleh call Zalata. Lepas ni boleh cari dekat FB, dekat Ailing FM punya FB, TikTok, Reel, cari Zalata. Renew insurans, renew dengan Zalata Resources. Okey, jap, sebelum cerita lebih lanjut pasal bateri ni kan, bila bateri saya kong ni, nak pergi kerja pagi-pagi, nak keluar ni kan, saya kat kereta kat rumah, saya kena bawa bateri pergi kedai ke macam mana? Okay, untuk menjawab persoalan tu, basically hanya perlu call center kita, nyatakan lokasi, nombor plate kereta, dan kita akan hantar technician kita untuk menukar bateri di lokasi kereta customer kita lah. Tersadai dia. Tersadai. Kalau di rumah lah. Kalau di KL lah. Bagaimana kalau dia tersadai dekat sempadan Thailand, boleh? Bukit Kayu Hitam, maksud saya di dalam kawasan Malaysia lagi lah. Semenanjung. Dalam kawasan Malaysia, selagi berada di Semenanjung Malaysia, yes, boleh. Anda dengar tu. Kenapa saya cakap nak sampai sempadan? Kalau anda dah lepas, tanggungjawab sendiri. Tapi kalau di peringkat belum melepasi sempadan Malaysia, itu di dalam kawasan perkhidmatan Sejamas. Menarik. Menarik. Tapi Mr. Ravin tadi sendiri mengakui kan, insurans memang dah naik harga, memang dah mahal. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya katakan tadi, mereka tetap mencari alternatif untuk memberi pulangan kepada pemandu yang membayar insurans tersebut dengan bateri. Bateri bukan bateri second, bateri baru. Jadi dekat sini kan dah ada tolak menolaknya tu. Betul tak? Macam saya sendiri macam tak percaya. Renew insurans dapat bateri free. Tapi apa jadi kalau saya baru tukar bateri 2 bulan, 3 bulan kan? Lepas tu saya renew insurans. Macam mana tu? Maksud yang lebih bulat, katalah pemandu tu beli sekarang. Beli sekarang bateri. Lepas tu insurans dia mati bulan depan. Macam mana cara tu? Saya rasa untuk menjawab soalan ni, sebab daripada statistik lah. Statistik, kebanyakan bateri kereta untuk pemandu e-hailing ni, dia akan tahan setahun atau kurang daripada setahun. Betul. Dan bateri yang dibeli itu, kebanyakannya dibagi 6 months warranty saja. Dia tak 6 bulan, setahun. Tapi dengan Sejamas, kita bagi setahun. Dan jaminan yang kita berikan ialah kita akan, sekiranya dalam masa setahun tu bateri rosak, kita akan hantar ke lokasi percuma lagi. Bateri baru juga. Maknanya sekarang ni Rizal, baik kita renew insurans dengan Zalata. Lepas 3 bulan bateri kong.
Okay, bateri yang Zalata hantar tu masuk ke bulan yang 12 tu, ujung-ujung tu, call dia Hantar. Betul. Maknanya tak ada Tukar terhad. lagi. Yes. Oh, Tak ada terhad. hebat. Oh. Dahsyat. Ini bagi Memang saya cukup kalau hebat. dekat stadium lah, saya akan ajak penonton bagi tepukan gemuruh sebab ini memang satu yang menakjubkan. Ya, betul. Saya tak jumpa lagi lah syarikat lain. Tapi ini untuk e-hailing kan? E-hailing. Hailing saja. Wow, ini lebih menarik. Yes. Tapi bagaimana kalau orang lain cemburu pula? Tak ada apa Okey, ini hanya untuk pemandu hailing kan. Okey, baik. Okey, cerita-cerita juga macam mana nak subscribe ni. Apa hotline number? Boleh cerita Boleh. apa Untuk kita ada kita punya website www.zlata.biz. Boleh pergi ke website sana dan letak terus detail dekat sana, nombor plate, nama dan detail semua yang dibagi. Lepas sana kita akan terus hantar quotation. Lagi satu cara, boleh also pergi ke kita punya Facebook untuk dapatkan detail kat sana, ataupun boleh menghubungi kita lah. Nanti kita akan bagi nombor hotline number untuk dihubungi. Dan kita ada cara WhatsApp pun. We are open. Kita ada banyak cara. Janji customer ada cara nak dapat hubung kita, InsyaAllah kita akan dapat kontak dengan mereka dan bagi quotation yang cukup bagus dan bateri percuma ni. Ya. Ini dah macam betul-betul bateri madani Bateri madani. Saiz bateri macam mana? Size bateri ni apa yang kita dapat? Saiz bateri ni dia bermula daripada NS40, bateri yang paling kecil untuk Kereta lah. sehingga DIN 100, DIN 100? Mercedes. Tapi untuk kenderaan berat lah, macam lori kita belum cover. Belum lagi lah. Baik. Taxi cover kan? Taxi cover. Si cover. Warranty pun masih lagi setahun. Kemudian dengan syarat penghantaran dia tu mesti di Semenanjung lah kan? Yes, Betul, Semenanjung Malaysia saja. Kita satu-satunya bateri yang memberikan jaminan setahun kepada kereta-kereta yang komersial lah. Kebanyakan syarikat lain dia akan hanya berikan 6 bulan atau 10,000 km. 10,000 betul. Kereta saya diesel dapat 6 bulan saja. Jadi itulah perkongsian menarik pada hari ini ni. Yes. Sangat menarik. Betul. Dengan Pada insurans boleh dibeli dan Insurans mereka beli. berkolaborasi dengan bateri percuma. betul. Kalau betul-betul nak beli bateri tu berapa dah tu? Lebih kurang. Betul. yang Bateri jatuh. kalau saya bateri kereta saya DIN 66 tu kurang-kurang 300.5. Ya, 300.5 dah rabak. Jadi Dapat- kalau misal kata harga insurans yang anda beli sekarang ni dia naik 50%, kalau dapat bateri yang lebih kurang kita anggarkan begitulah kan. Jadi nampak dekat sana ada pulangan dia tu. Betul. Ini yang terima kasih sangat kepada Zlata dan juga Sejamas. Mungkin ada orang nak tanya sebelum kita pergi dah telajak jauh ni, Zlata ni sebenarnya beroperasi di mana? Betul. Lepas kita punya office ni kita punya office dekat Ampang. Ampang. Okey. Dekat Ampang, Plaza Ampang City. Dan memang dekat sana dah lama dia bikin dan beroperasi kat sana. Ya, customer biasa boleh walk in, ada boleh call, tapi biasanya kita dapat kebanyakan customer memang online saja. Memang biasa kan sekarang customer tak suka pergi mana-mana, mereka just tanya online, kita just hantar je quotation dekat sana. It's biasa dah macam tu sekarang. Okey, menarik, memang menarik. Harap semua rakan-rakan kat luar sana boleh take note benda ni. Ini satu benefit yang E-Hailing FM cuba ketengahkan, di mana kita ada partner yang betul-betul membantu untuk kita yang bergiat dalam industri gig ni. And kalau company lain ataupun syarikat ni produk lain dia akan bagi 6 bulan, tapi ini setahun. Kemudian percuma setahun pula. percuma. Lepas tu penghantaran sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Sampai depan kereta. Sampai depan kereta. Sampai dalam kereta. Rumah tu kalau kotor kita tak boleh pergi. Sampai depan kereta. Itu yang betul. Kalau sampai depan rumah dia Okey, nanti kita akan bekalkan hotline number. FB page kita akan publish dalam E-Hailing FM punya FB page, dalam blog kita, dalam reel kita, dalam TikTok kita. Jadi untuk sahabat di luar sana, jangan lupa subscribe. Okey. So Rizal, kita dah hampir-hampir di hujung kita punya sesi yang pertama ni. So untuk minggu ni update terkini daripada dunia e-hailing sendiri. Mungkin Rizal ada apa nak rumuskan untuk
2 minggu ni. Kalau bercerita dengan tetamu kita, ada yang insurans ni memang jadi bualan pemandu-pemandu lah. Betul. Isunya sekarang ni ada banyak syarikat penyedia insurans ni, tapi bukan semua yang ada menyediakan insurans e-hailing. Betul. Ini yang menjadi masalah. Betul. Bila mereka dah beli satu insurans, tapi insurans tu tak ada buat cover untuk insurans e-hailing, maka dia kena batalkan. Betul. Ini betul-betul menayakan. Jadi awal-awal Mr. Ravin dah beritahu, maka kita ada jawapan sebelum disoal. Betul? Kita telah pun berjumpa sebelum kita buat pembincangan ini, kita telah pun berjumpa dengan kita punya principal lah, Zurich, dan bagi tahu mereka yang kita memang nak bawa benda ni ke depan, di mana kita nak bagi kalau customer renew insurance dengan kita, nak bagi bateri percuma. So untuk itu memang mereka, kita telah bincang macam mana kita boleh buat, dan memang kita dapat formula yang bagus yang dia will be our partner lah. Kita give you as an agent, Zurich will be our partner untuk benda ni lah. Dan kita tahu lah, macam kita cakap lah, the market ni kena faham, there is no gimmick on our battery, tak ada on our package. Customer mana-mana, sebab macam anda cakap tadi, bateri ni, insurans ni, you bayar benda sama, harga sama. You bayar dengan agent A atau agent dengan kita pun harga sama, tetapi beza kita ialah kita akan dapat bateri, kita akan dapat bateri free untuk customer. Harga sama. Itu yang cukup menarik untuk dikongsikan. Saya betul-betul teruja sebenarnya. Macam hampir tak percaya. Renew insurans dapat bateri. Ni tak boleh terima lagi ni sebenarnya. Bukan renew insurans dapat gula-gula. Betul lah pasal. Bukan dapat payung, bateri. Betul. Ni rasa macam betul ni aku macam tak percaya. Paling murah bateri dekat market kita tahulah RM200 lah. Itu biasa. Setuju. Yes. Itu paling murah. Dan biasanya e-hailing memang lebih sebab macam Saudara Alfred cakap tadi, mereka punya warranty biasa 6 bulan saja. 6 bulan saja. Tapi masa kita nak kerjasama dengan Sejamas pun, Ina 2-3 detail kita tanya dulu. Macam mana, boleh ke tak boleh? Dan memang Saudara Alfred dah cakap dah, kita akan dapatkan jamin untuk setahun kita boleh bagi warranty. So bateri itu sendiri adalah bateri jenama Sejamas lah. Sejamas, yes. Oh, hebat. Baik, saya Dia bateri paling murah. bila dengar je nama Sejamas ni, saya dengar mas-mas tu. Boleh diceritakan sekitar Sejamas ni apa sebenarnya? Nama. Kenapa nama Sejamas? Kita sebenarnya kita tertarik dengan bahasa Indonesia. Oh, okey. Sejamas sebab jaminan yang kita berikan untuk menghantar bateri kepada pelanggan kita dalam masa sejam. Oh, Sejamas. Mas Sejamas. Ya. Sejamas. Ya. Betul. Apa bagus? Kapan? Sejam je. Sejamas. Oh, okey, faham. Baik. So, Cuma macam- itulah kan, cuma kesian lah. Kawan-kawan kami di Sabah ni banyak. Okey. Kamu orang tidak masuk. Belum lagi. Saya pun orang Sabah juga. Ya, orang Sabah juga. Okey. Jadi itulah kan, kalau boleh dilebarkan nanti kita mana dah tahu. Bermula di sini akan ke sana. Yes. Wah, ini doa kita bersama ni. Jadi ini permulaan tim Sejamas dengan Zlata membina rangkaian kan, yang mungkin pada saya satu yang rugi kalau kaedah mereka ditolak. Saya sendiri selepas ini kemungkinan besar akan menggunakan mereka, kolaborasi mereka. Wajib. Jadi rakan-rakan pemandu e-hailing khasnya, saya tahu anda punya perbelanjaan lebih kurang kerana saya pun seperti anda, Faizal pun seperti anda. Jadi kita tahu apa kita punya risiko, apa kita punya perbelanjaan kos-kos kan. Ini kalau nak mengimbangi kita punya perbelanjaan, mungkin penjimatan adalah satu yang tepat. Betul. Di sinilah lahirnya kolaborasi Zlata dengan Sejamas. Betul. Beli insurans, anda dah jimat bateri. Betul. Percuma? Betul. Yep, betul. Okey. Itulah segmen tarik handbrake kita. Tarik handbrake kita. So Baik. kita dah hampir di penghujung kita punya siaran, kita punya segmen. Baik. Saya rasa Rizal ada apa-apa nak final word sebelum kita akhiri kita punya session? Baik, saya kalau di pengakhirannya saya sukalah nasihatkan kepada pemandu-pemandu e-hailing supaya untuk zaman mencabar ni zaman mencabar ni bukan 5 tahun dulu. Saya buka cerita lah, pecah sikit rahsia. Alamak. Dulu 2018 saya sendiri boleh dapat 10,000 sebulan
Sekarang nak dapatkan 5,000 pun nangis. Anda mungkin lebih. Tapi saya percaya kesan dia keseluruhan pemandu-pemandu e-hailing. Jadi apa yang saya nak katakan adalah di samping anda menjana pendapatan, tolong menjana pendapatan bukan hanya sekadar mengumpul duit tambang. Anda kena ada income lain, anda kena ada utamakan penjimatan macam yang saya cadangkan tadi, dan selebihnya menabung. Itu nasihat saya. Betul. Baik. Encik Ravin, any final word? For me, nothing much to say. Just that kita benda yang cakap ialah thank you for calling us ya. Memang kita, sebab apa? Kita memang tengah pergi bawa kita punya suara ke market untuk cakap yang beli insurans kita dapat bateri percuma. So terima kasih untuk bagi kita ruang ni di sini untuk berbincang dan bawa ini ke depan kat sini. Ya. Okey, terima kasih Encik Ravin. Encik Alfred. Saya rasa cabaran paling paling besar untuk peniaga-peniaga baru dekat market, kita kena deal dengan, sebab ramai orang dapat call daripada scammer menawarkan sesuatu yang percuma. Betul. Selalunya kalau kita dapat panggilan macam ni, kita akan cakap ni scammer. Bila kita offer bateri percuma ni pun orang ingat scammer. Betul. So, ini cabaran yang paling besar bagi kita. Betul. Bagi free pun ada masalah. Ini betul-betul. Okey. So, sebab tu kita nak jumpa, I mean nak collaborate dengan e-hailing FM untuk reach the market lah. Bagi customer tahu yang kita ada di market dan kita bukan scammer. Ya. Okey, terima kasih Encik Alfred. Okey, di akhir rancangan ataupun sesi kita yang pertama ni, saya memang mengucapkan terima kasih lah kepada tetamu kita yang sudi menerima jemputan kita untuk sesi yang pertama ni. Seterusnya saya dan Rizal akan sentiasa bersiaran setiap 2 minggu untuk buat masa ni. Dan kepada sahabat-sahabat di luar sana, minta komen, minta follow, minta like kita ni, support kita untuk meneruskan perjuangan gig kita. Ya. Kalau ada rakan-rakan lain tu nak minta kita review, nak minta kita atau ada masalah, boleh cari kita dekat FB page, beritahu kita apa isu dia dan kita cuba ketengahkan. Ya. So hari ni kita akhiri kita punya program yang powered by Zurich. Rizal? Ya. Kita sambung lagi 2 minggu akan datang. Bye bye. Tarik handbrake. Tarik handbrake.